Bismillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Salam. yang bersama dengan kita pada malam ini dan kepada semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Untuk pengetahuan Ustaz, Ustaz pernah hadir dalam kuliah kita sebelum ni waktu bulan musim haji sebelum ni ibadah korban. Kalau Ustaz masih ingat lagi, ada bersama dengan kita sebelum tahun lepas rasanya. So, Alhamdulillah hari kali ni kita direzekikan untuk sekali lagi bersama dengan Ustaz pada kuliah bulanan Majlis Ilmu kita yang dah beberapa bulan kita melepasi Ramadan, Syawal, Zulhijjah baru sekarang dapat kita adakan semula. Dan Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in. Betul Ustaz? Sebutan nama? Takut silap. Betul, betul. Makhraj dia betul. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita tajuk yang kita ketengahkan pada malam ini adalah jalan untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Tajuk ini diberikan oleh salah seorang daripada ahli kumpulan Mihrab 4 pagi ni Ustaz. Dan semestinya saya rasa tajuk ni besar maknanya dari pandangan saya sendiri adalah untuk bagaimana kita nak menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, dan dalam masa yang sama bagaimana kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Dalam apa yang boleh kita lakukan, apa yang kita boleh buat. Kadang-kadang diri seorang manusia itu dia baik, tapi kadang-kadang dia pun tak tahu macam mana lagi nak buat kebaikan. Jadi dengan itu tajuk yang kita ketengahkan malam ini agar dapat membantu untuk kita bukan sekadar nak jadi baik, tapi macam mana kita nak memberi kebaikan yang kita ada tu kepada orang lain, membantu orang lain dalam masa yang sama mentaati Allah. Jadi mungkin dengan kupasan Ustaz pada malam ni sama-sama dapat kita ambil ibrahnya, dapat kita baiki lagi amalan kita agar kita menjadi insan yang baik di sisi Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjumpa Ustaz untuk meneruskan kuliah kita. Silakan Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Marina dan juga sahabat apa ni nama ni, sahabat Mihrab ya, 4 pagi ya. Pagi ya Ustaz. Oh, Masya Allah. Juga kepada tetamu perempuan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini seperti yang dirancangkan dapat kita bersama-sama bertemu di atas talian. Walaupun di atas talian ia juga merupakan seperti majlis ilmu. Moga-moga Allah Taala memberikan kita rahmat, Allah memberikan kita berkat, Allah ganjari pengisian kita pada malam ini. Justru itu untuk dapat pahala sudah pasti kita kena niatkan pertemuan kita pada malam ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita akan tamat pukul berapa, doktor? Kuliah itu start sejam setengah, tapi mungkin pada Okey. ujung-ujung tu tak boleh beri ruang masa untuk soal jawab. Maksudnya 9 suku sampai 10 45. Tapi 10.45, lepas tu mungkin kita buka 10 soal jawab setengah kan? soal jawab sebelum 4.45 tu kalau boleh Oh, sikit lah. okey. Okey. Terima kasih, Ustaz. Saya ingat sampai pukul 4 pagi. Okey. Yang ikuti ni ada lelaki juga ke? Ke semua perempuan je ni? Ah, Selalunya perempuan, tapi kadang-kadang ada ahli keluarga yang lelaki yang Oh, hadir okey. juga lah. Okey. Jadi saya boleh panggil tuan-tuan dan perempuan lah ya. Okey. Tajuk seperti yang dimaklumkan. Okey. Tajuknya adalah jalan menjadi hamba Allah yang terbaik. Kalau tengok pada tajuk tu, saya dapat dia punya dua kata kunci kat situ. Yang pertama adalah hamba Allah yang terbaik. Lepas tu jalan. Betul tak? Okey, jalan macam mana nak menjadi hamba Allah yang terbaik. Kan sebab saya pun sebenarnya saya
saya terlupa nak tanya tentang tajuk tu. Tapi daripada apa yang saya faham macam itulah. InsyaAllah dengan rahmat Allah saya sempat menyiapkan bahan rujukan untuk tuan perempuan. Jadi jangan bimbang kalau takut tak sempat salin ayat Quran ke, tak sempat salin hadis ke, kan. Jadi semua maklumat yang saya nak sampaikan kebanyakannya ada pada nota, dan saya yakin Dr. Marina telah pun edarkan nota salinan lembut kepada tentara perempuan soft copy, kan. Moga-moga boleh terima. Okey. Uh, saya cuba pemudahkan bahasa. Saya cuba buat dalam keadaan santai, tapi moga-moga sampai. Okey. Uh, kalau saya akan saya akan sampaikan melalui nota yang saya akan baca lah kepada tentang perempuan. Jadi kalau sesiapa yang ada setengah orang doktor, dia suka tengok muka penyampai tu, walaupun tak insya mana pun, kadang dia suka tengok penyampai. Ada setengah orang dia suka tengok nota. Kan? Tapi saya ni memang suka untuk menyediakan nota, sebab tajuk dia menjadi hamba Allah yang terbaik ni. So saya nak jadi hamba Allah yang terbaik seperti Dr. Marina sebut tadi, memberi manfaat kepada manusia. Alhamdulillah Allah m- membantu saya untuk menyiapkan bahan rujukan kepada tentara perempuan, dan saya minta kalau boleh buatlah edarlah kepada siapa pun edarkan nota ni. Moga-moga kita semua dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulakan. Okey, boleh beri saya izin untuk kongsikan nota, dan nanti saya sebagai co-host insya-Allah. Sekejap ya Ustaz. Ustaz, Uh, di yes. sini kita ada host je. So nanti saya jadikan Ustaz host. Lepas Ustaz dah sudah, Ustaz return back kat saya. Oh, jadi saya co-host pun tak apa. Tak ada. Kita tak ada Uh, option tu Ustaz. Saya jadikan Ustaz host oh, Nanti okey, baik baik. Ustaz Betul, saya lepaskan jadikan. balik. Baik 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 Kak. Okey Ustaz dah. Oh, dah. Saya jadi ni. Lepas tu macam mana pula nak jadi co-host ni? Saya tak boleh jadi co sendiri ni. Tak apa Ustaz. Sebab Zoom ni dia just ada satu option je. Tak apa Ustaz continue dulu. Kalau let's say saya nak Oh, dapat, okey. just reclaim. Baik baik baik. Ha. Baik baik. Oh, tapi, oh iyalah, betul sekejap ya. Saya tengok sekejap dekat situ. Sekejap ya, tuan-puan ya. Dia, oh betul. Dia satu option je. Dia tak boleh jadi Sekejap. co-host. Okey, tak apa. Tak Tak apa. proceed dulu. Nanti saya reclaim. Baik, 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 baik. Ustaz. Okey. Okey, sekejap ya. Okey, saya nak bentangkan nota sekejap. Okey, jalan menjadi hamba Allah yang... Sekejap. Okey, bagi saya sikit waktu. Jalan menjadi... Okey, saya bentanglah ni. Okey, sekejap. Okey, nampak tak slide yang saya nak paparkan? Nampak tak slide? Tak nampak tak? Nampak tak? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, tak apa. Sekejap je ya. Okey, gambar ni tak apa abaikan. Gambar masa muda dulu, sekarang dah tua dah ya. Tak ada gambar baru. Okey, perkara pertama yang kita kena mulakan dulu untuk bincang tajuk jalan menjadi hamba Allah yang terbaik. Tajuk ni sangat tepat, bertepatan dengan ayat Quran ni. Kenapa? Menjadi hamba yang terbaik ni tuan-tuan bukan sekadar harapan semata-mata. Ia memang jadi satu tuntutan. Memang Allah minta kepada kita supaya menjadi hamba Allah yang terbaik. Okey. Ayat rujukan dia adalah surah Al-Mulk, ayat nombor 2. Ayat ni saya yakin semua orang hafal. Okey, iaitu ayat dia Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey, tengok pada perkataan ahsanu amala. Okey, tengok pada perkataan ahsanu amala ya. Tengok perkataan ahsanu amala. Okey, ahsanu amala tu kalau kita baca dekat terjemahan ayat tu, macam besar sangat dia punya slide ni. Sekejap ya. Sekejap ya. Okey, kalau saya besar, saya buat kecil macam ni, boleh nampak tak semua? Boleh nampak tak? Nampak Ustaz. Boleh Okey nampak.
Okey, okey. Alhamdulillah. Sebab malam-malam ni kadang tak nampak dah malam-malam ni. Okey. Okey. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita. Tengok ya. Allah kata, dialah yang telah menciptakan adanya mati dan hidup. Maknanya mula-mula kita mati. Sebab sebelum kita lahir, kita dipanggil mati. Lepas tu Allah hidupkan kita. Okey, Allah hidupkan kita untuk apa? Untuk uji kita. Siapa antara kita ni yang lebih baik amalnya? Allah minta siapa kalau buat amal, dia buat amal yang terbaik. Allah nak tengok dalam ramai-ramai kita ni, siapa dia buat amal yang terbaik. Okey, apa makna dia buat amal yang terbaik? Okey, kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Tabari, Al-Imam Al-Tabari kata, ayat itu sebenarnya Allah nak kata, Allah nak tengok siapa yang lebih atwa'u, siapa yang lebih ta'at. Maksudnya, amalan yang terbaik tu, maksudnya Tuhan nak tengok dalam ramai-ramai kita ni, siapa yang lebih ta'at. Lebih ta'at tu maksud apa? Siapa yang buat apa yang Allah suruh, siapa yang tinggalkan betul-betul apa yang Allah larang. Allah nak tengok siapa yang lebih ta'at, dan Allah nak tengok siapa yang cepat-cepat untuk dia dapatkan redha Allah. Itu termasuk. Maksudnya, siapa yang lebih baik amalannya, maknanya dia pertama, Allah nak tengok siapa yang lebih taat. Siapa yang buat apa yang Allah suruh. Siapa yang tinggalkan apa yang Allah larangkan. Lepas tu, dia seorang yang cepat untuk mendapat redha Allah. Apa yang dipikirkan, macam mana nak dapat sayang Allah. Apa dipikirkan, macam mana dapat redha Allah. Okay. Kalau kita baca dalam tafsiran lain, kata Imam Qurtubi pula, Imam Qurtubi kata, amal yang terbaik itu yang Allah minta tu maksudnya Allah nak tengok siapa yang lebih berhati-hati terhadap apa yang Allah haramkan. So Allah nak tengok kita ni manusia, siapa yang kalau masuk buat haram ni, dia jaga-jaga. Dia tak nak jatuh kepada buat yang haram. Dia cuba hindari. Kalau boleh sikit pun dia tak nak jatuh kepada yang haram. So Allah nak tengok dalam ramai-ramai manusia siapa yang macam tu, dan Allah nak tengok siapa yang paling cepat mentaati Allah. Kalau Allah perintahkan kepada dia, siapa cepat-cepat nak buat. Kalau Allah larang dia, siapa cepat-cepat nak tinggalkan, dan sebagainya lah. Okey. Jadi kita dapat dia punya kesimpulan dia, nak menjadi hamba Allah yang terbaik ini merupakan satu tuntutan, dan memang itu tujuan Allah hidupkan muka bumi ni. Allah suruh kita buat yang terbaik dalam buat amalan. Okey. Kemudian saya nak pergi teguh terus kepada tajuk. Dalam Quran sebenarnya Allah dah suruh kita menjadi hamba yang terbaik ni. Allah bagi motivate kepada kita dengan Allah menyebutkan jenis-jenis hamba dia. Tapi apabila Allah sebut jenis hamba dia banyak, okey, apa yang kita kena buat? Lepas tu kena ambil balik surah Al-Mulk tadi. Okey, kita tengok dulu. Dalam Quran, hamba Allah ini berapa kategori dia? Ada jenis yang bagaimana? Okey, kita kena rujuk dalam surah Fatir ayat nombor 32, surah nombor 35, ayat muka surat 438. So sambil-sambil saya sebut ayat Quran ni, kalau siapa ada Quran dekat depan tangannya, okey, tuan-tuan boleh buka lah muka surat 438. Okey, kalau tak sempat tak apa, boleh rujuk nota yang diberikan, ataupun tuan lihat di skrin Zoom yang saya paparkan. Kita ada buat link di FB ke Dr. Malina? Tak ada. Dekat web ke tak ada? Hanya di Zoom sajalah ya? Kita di Zoom, lepas nanti recording dia kita akan masuk dalam kita punya YouTube, dekat YouTube kita. Oh, Masya Allah. Ada channel YouTube eh? Okey, Ada. okey. Ayat ni, kalau kita baca ayat ni, sebenarnya ada 3 golongan manusia ni. Umat Nabi Muhammad SAW ni, Allah pecahkan jadi 3. Pertama siapa? Saya tak baca keseluruhan ayat sebab mungkin kita boleh jimat waktu. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, kita baca jugalah ayat itu kan, sebab kita nak dapat berkat pahala baca tu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kalau kita baca terjemahan, Allah kata, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan, Allah nak turun kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Hamba-hamba yang Allah pilih itu, di antara mereka, Allah Ta'ala kata, siapa yang pertama?
Faminhum zalimun li nafsihi. Ini yang pertama. Ini golongan pertama. Zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi ini kalau kita baca terjemahan, yang pertama adalah orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Nanti saya akan jelaskan sekejap lagi. Yang pertama, ini yang paling bawah sekali. Ini yang low class sekali. Tapi dia hamba Allah juga. Allah tetap bagi rahmat kepada dia. Tapi hamba ni, dia menzalimi diri mereka sendiri. Okay, yang kedua siapa? Iaitu yang kedua adalah muqtasidun. Muqtasidun ni maksudnya mereka yang pertengahan. Mereka yang pertengahan. Maksudnya dia lebih tinggi sikit darjatnya daripada yang menzalimi diri mereka sendiri tadi. Yang paling atas sekali siapa? Wa minhum sabiqul bil khairat. Sabiqun bil khairat. Siapa dia yang ketiga tu? Iaitu mereka yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Okey. Walaupun susunan dia sebut zalimun li nafsihi, muqtasidun, sabiqun bil khairat, bukan dia sebenarnya Allah nak tunjuk tiga kumpulan. Tiga kumpulan tu maksudnya daripada yang paling bawah, darjat yang paling bawah, hamba yang bawah, amal dia paling bawah, naik sikit yang pertengahan, dan yang paling terbaik sekali iaitu sabiqun bil khairat. Okey. So ada tiga kumpulan. So agak-agak kita nak pilih yang mana? Nak duduk kedudukan zalimun li nafsihi ke? Muqtasidun ke? Atau sabiqun bil khairat? Kalau tak tanya pun, daripada tajuk kita tadi pun, kita dah tahu kita nak menjadi yang hamba Allah yang the best. Hamba Allah yang terbaik. Siapa dia? Sabiqun bil khairat. Siapa tu sabiqun bil khairat? Mereka yang cepat. Mereka yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Okey. Tiga-tiga kumpulan manusia ni, dia sebenarnya ada hadis yang menjelaskan ayat ni. Cuma saya minta maaf sebab saya tak saya bukan tak sempat lah. Saya 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 tak dapat susun waktu dengan baik menyebabkan saya tak dapat nak masukkan hadis tu. Tapi Tuan Salin boleh catat sebab saya rasa ayat ni pun jarang kita dengar tentang tiga kumpulan ni. Kan? Okey. Yang apa yang pertama zalimul li nafsihi tadi tu. Okey. Zalimul li nafsihi ni, mereka ni siapa tahu? Mereka ini kalau kita baca dalam hadis, mereka ini adalah sekejap, saya baca dalam riwayat ni. Okey. Mereka ni, yang pertama ni, mereka ni orang yang banyak tinggalkan kewajipan. Lepas tu dia banyak terlibat dengan yang Allah haramkan. Ini kumpulan yang paling bawah sekali. Tapi satu kumpulan lagi yang muqtasidun, no? Yang pertengahan tadi tu, mereka ni jenis yang mana? Yang menunaikan apa yang Allah wajibkan, lepas tu dia tinggalkan apa yang Allah haramkan. Maksudnya yang kedua ni adalah jenis yang dia banyak dia buat apa yang Allah wajibkan. Dia tinggalkan banyak apa yang Allah haramkan. Walaupun kadang-kadang dia tersasar sikit. Ada juga yang dia kurang pada yang wajib tu. Lepas tu kadang-kadang dia terlanggar juga apa yang Allah haramkan. Ini yang diulas oleh Ibnu Katsir. Okey, dah dapat. Lepas tu yang pertama sekali tu, yang ketiga tu tapi darjatnya paling tinggi sekali ni, mereka ini adalah mereka ni apa? Mereka ni adalah orang yang dia buat semua yang Allah wajibkan. Lepas tu dia buat semua, dia tinggalkan apa yang Allah haramkan. Lepas tu pula apa? Kata Ibnu Katsir, kalau Allah makruhkan, Allah kata kalau tinggal lebih baik makruh buat macam ni. Dia tinggal juga yang Allah makruhkan itu. Walaupun tak dosa kalau dia buat. Dia kata kalau Allah tak suka, saya tetap nak tinggalkan. Itu golongan yang sabiqun bil khairat tadi, termasuklah mereka juga perkara yang Allah sunatkan, mereka pasti mereka buat dah. Walaupun sunat ni
Kalau tak buat, tak apa, tak dapat dosa apa-apa pun. Tapi mereka jenis suka buat amal. Dia tahu Allah suka kalau buat benda sunat. Allah sayang, dia buat juga benda sunat. Dalam masa yang sama, mereka tinggalkan juga walaupun ada perkara yang Allah haruskan. Allah haruskan tu maksud dia apa? Contoh macam ni. Allah harus tak kita makan? Kita boleh makan, kita boleh tak makan. Betul tak? Tapi kalau dah makan tu, ya Allah tak berhenti makannya. Betul tak? Sampai jadi malas. Tapi orang yang yang sabikun bil khairat ni, mereka ni tahu, walaupun Allah haruskan, walaupun Allah bagi pilihan, tapi kadang-kadang mereka tinggalkan juga. Ah, Maknanya mereka kurang makan ke, mungkin mereka kurang cakap. Bercakap ni harus tak? Harus. Nak diam pun boleh, nak bercakap pun boleh. Tapi kalau dah bercakap tu, ya Allah. Kan? Daripada harus tu jatuh kepada cakap benda haram, cakap benda-benda yang larak. Dah jadi macam tu dah. Jadi orang yang nombor satu ni, dia jaga perkataan dia. Dia jaga tindakan dia. Kan? Kalau Allah tak suka je, walaupun Allah tak suka tu bentuk makruh. Makruh contoh macam ni lah. Contoh macam ni. Apa benda makruh ni? Contoh macam ni. Contoh, kalau dia solat, contoh makruh, dia tahan buang air kecil contoh kan. Itu dia semayang, alamak, nak terbaik kecil pula. Kan, boleh ganggu khusyuk kan. Boleh tak kalau semayang, kita biar je tahan je perut tu, boleh tak? Boleh? Sah tak semayang? Sah. Tapi Allah tak suka buat ganggu. Tapi dia tak nak. Benda Allah tak suka, dia tak nak. Contohnya, benda Allah makruhkan kalau mulut dia berbau. Pergi ke masjid. Betul tak? Boleh ganggu orang lain solat kan. So, dia tinggalkan. Contoh. Macam tu. Dia akan tinggalkan apa yang Allah tak suka. Walaupun dia bukanlah haram kalau buat. Macam itulah golongan sabiqun bil khairat. Daripada ulasan tersebut, okey, saya nak sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, okey ya, siapa yang memilih golongan sabiqun bil khairat ni, dalam hadis kata mereka ini adalah orang yang masuk syurga tanpa hisab. Nanti orang lain semua kena beratur, kena masuk mahkamah dulu. Allah bicara yang golongan sabiqun bil khairat ni, mereka terus, kita panggil apa? Fast track. Terus masuk syurga tanpa perlu dihisab. Okey. Kumpulan yang muqtasidun tadi, bawah sikit tadi tu kan. Dia buat apa Allah wajibkan. Dia banyak juga buat apa yang Allah wajibkan. Dia buat juga apa yang Allah, dia tinggalkan apa Allah haramkan. Tapi sunat kadang-kadang. Makruh tu Allah tak haramkan, tak apalah, langgar juga. Yang kumpulan kedua ni, dalam hadis kata nanti waktu Allah, dia kan hisap, tapi hisap dia Allah ringankan. Dia jenis kumpulan yang dihisap, tapi hisap dia diringankan. Tapi kumpulan yang satu lagi ni, yang paling bawah sekali ni, orang yang nanti dia akan duduk di padang mahsyar dalam keadaan dia susah sikit lah. Jadi tahan lama di padang mahsyar. Akhirnya dengan rahmat Allah, Allah maafkan mereka. Allah masukkan juga mereka ke dalam syurga. Boleh nampak tak? Kalau kita maksudnya apa yang kita nak dapat nanti di akhirat bergantung kepada bagaimana kita di dunia. Jadi bukan agak-agak dah. Kita nak jadi kumpulan yang mana? Sudah pasti kita nak jadi kumpulan sabiqun bil khairat. So kita kena lanjutkan nanti sabiqun bil khairat ni macam mana untuk kita untuk diperincikan lagi. Tapi secara umum apa yang telah pun disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tadi. Okay, jelas tak setakat ni? Boleh nampak tak perbezaan sabiqun bil khairat tu macam mana, muqtasidun tu macam mana, zalimun nafsi tu macam mana. Tapi target kita, sasaran kita dengan rahmat Allah, ya Allah, jadikanlah aku kumpulan manusia yang sabiqun bil khairat, ya Allah. Kau bagilah aku hidayah, kau berilah aku bimbingan, ya Allah. Bagilah aku kawan-kawan yang sabiqun bil khairat, ya Allah. Macam tu. Kan? Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita pergi kepada ayat lain dalam Quran. Ayat ni kalau saya sebut je mesti insya-Allah lah kebanyakan pada kita tahu ayat ini, iaitu dalam surah Al-Waqiah kan. Allah disebut 3 kumpulan, betul tak? Kumpulan pertama, kumpulan yang golongan kiri, Ashabul Maimanah. Yang ini saya tak nak bincangkan sebab dalam skop perbincangan kita ni kita nak bincang yang
Kumpulan orang masuk syurga je. Masuk syurga saja. Okey. Jadi yang kumpulan yang kedua kita tahu iaitu Allah sebut kumpulan yang maafkan saya. Kumpulan pertama dalam surah Al-Waqiah ayat nombor 8 iaitu golongan Ashabul Maimanah, golongan kanan. Okey. Kumpulan kedua adalah golongan kiri Ashabul Masy'amah. Jadi golongan kiri ni saya tak nak ceritakan, tapi kita nak bincang golongan pertama Ashabul Maimanah dengan golongan mana? والسابقون السابقون أولئك المقربون. As-sabiqun ni dia sama macam ayat tadi surah Fatir tadi, ayat 32 tadi, iaitu siapa dia? Sabiqum bil khairati. Sama macam ayat yang surah Fatir tadi. Okey, yang kita nak bincangkan adalah kita nak jadi golongan ashabul maimanah ke, ataupun kita nak menjadi golongan wasabiquna sabiqun. Kalau berdasarkan kepada tajuk tadi, sudah pastilah kita nak jadi wasabiquna sabiqun. Kalau kita jadi kumpulan sabiquna sabiqun, tuan tahu tak kesan dia apa? Apa impak dia, balasan dia? Allah akan dekatkan kita dengan dia. Allah dekatkan hubungan kita, darjat kita. Allah kata ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dekat darjat itulah sampaikan orang lain beratur, terpaksa dibicarakan, betul tak? Terpaksa dihisap. Tetapi kumpulan ini Allah Taala masuk ke syurga tanpa hisap. Okey, target kita apa? Menjadi golongan sabiqun. Tuan-tuan, kalau bab akhirat ia kena tamak. Akhirat kena tamak. Dunia je kita jangan tamak. Jangan terbalik pula. Ni kalau bab akhirat kita nak yang paling banyak, paling cantik. Kita nak semua ke depan semua. Yang paling terbaik tu. Tapi bab akhirat tak apalah. Janji aku masuk syurga juga. Jadi golongan kanan pun syurga juga. Macam tu. No. Akhirat kita kena ada cita-cita yang tinggi. Nak jadi the best. Nak jadi yang sabiqun. Okey. Untuk memantapkan lagi sabiqun ataupun sabiqun bil khairat, saya ada letakkan dah di dalam nota itu. Siapakah sabiqun? Okey. Sabiqun sama macam sabiqun bil khairat dalam surah Fatir tadi. Saya pergi kepada ulasan ini dulu. Okey, yang ini. Kata Ibn Kathir yang inilah. Jadi nak jadi hamba Allah yang terbaik, sabiqun, nak dapat pangkat tu, buat apa yang Allah wajibkan. Jadi kita kena tahulah apa yang Allah wajibkan. Sama ada dengan Allah, sama ada dengan Rasul. Sama ada dengan manusia. Yang kedua, tinggal apa yang Allah haramkan. Maknanya kalau kita buat haram, tinggalkan. Yang ketiga apa? Buat yang sunat. Kita jangan lagi buat sunat ni walaupun dia tak wajib, tapi Allah suka, buat apa Allah suka. Buat juga sunat yang kadang mampu. Lepas tu tinggal yang Allah makruhkan. Lepas tu tinggal sebahagian yang Allah haruskan demi nak berjaga-jaga daripada jatuh kepada perkara yang Allah haramkan. Faham tak maksud dia? Macam kita kan, kita baca dalam media sosial. Betul tak? Kita ada diharuskan nak komen ke tak nak komen. Contoh. Kan? Jadi kita fikir, kalau aku komen sekarang, kan, buat dosa pula. Entah aku komen ni salah pula. Jadi, mengambil tindakan, takutlah pada dosa, baik aku tak payah komen. Contoh, kalau dia tak perlu komen lah. Harus. Maksudnya, dia boleh bercakap, dia tak boleh bercakap. Dia boleh komen, dia tak boleh. Dia juga ada hak untuk komen. Jadi, ambil tindakan macam tu. Okey, jelas ya yang ini. Okey. Kumpulan yang sabiqun ataupun kita panggil sabiqun bil khairat tadi tu, ambil dulu amal ini. Tahu amal ni, inilah jalannya. Tak? Jalan nak menjadi hamba Allah yang terbaik, jalannya apa? Inilah jalannya. Buat yang wajib, tinggal yang Allah haramkan, tinggalkan yang Allah makruhkan, buat yang Allah sunatkan, dan tinggalkan juga sebahagian yang Allah haruskan. Okey. Kalau kita nak cari maklumat ini dalam surah Al-Waqiah, kita tengok surah Al-Waqiah. Okey, dalam surah Al-Waqiah kan menariknya begini.
Okey, walaupun kita bukan nak tadabbur surah Waqiah, tapi surah Waqiah tu surah yang Allah cerita 3 kumpulan tadi itulah. Betul tak? Golongan kiri, golongan kanan, golongan sabiqun. Jadi kita target kita as-sabiqun. Okey. Kalau saya nak tunjukkan ada kehalusan ya, yang Allah sebenarnya mengangkat, Allah nak suruh kita jadi hamba yang terbaik ni, as-sabiqun ni ada beza tak dengan golongan kanan? Kalau tuan-tuan tengok dekat dekat apa yang saya paparkan ni, yang belah as-sabiqun ni dia bermula ayat nombor berapa ni? Ayat nombor 10, saya dah saya dah highlightkan dengan warna hijau. Golongan kanan yang mana? Ayat 27 Golongan kanan ashabul yamin. Okey. Dari susunan ayat Quran begini, kalau Allah sebut dulu kumpulan itu, contohnya Allah nak sebut balasan syurga, Allah sebut sabiqun dulu sampai habis ayat dia, betul tak? Lepas tu baru Allah sebut golongan kanan. Okey. Dekat golongan kanan ni apa beza sabiqun dengan golongan kanan? Okey, cuba perhatikan dekat hujung yang kotak yang saya kata jazaa'an bima kanu ya'malun. Okey, apa maksud jazaa' bima kanu ya'malun? Allah kata sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Tengok, Allah kata golongan sabiqun ni lepas sebut nikmat syurga tu, Allah kata itulah balasan apa yang telah mereka buat. Jadi Allah kata apa yang mereka dah buat. Tetapi ketika Allah cerita golongan kanan, Allah tak kata pun mereka dapat nikmat syurga tu, nikmat-nikmat tu sebab mereka buat. Menunjukkan apa? Di sini isyarat dia bahawa golongan sabiqun ni, banyak amal dia ya. Sampaikan Tuhan kata apa yang mereka dah buat, tapi dekat golongan kanan ni Allah tak sebut pun apa amal dia. Bukan maksud dia tak buat amal, tapi Allah nak membandingkan golongan as-sabiqun ni banyak ketaatan dia tadi tu, betul tak? Yang sunat pun dia buat, yang makruh pun dia tinggalkan, betul tak? Allah mengiktiraf apa yang mereka buat sehingga disebut perkataan bima kanu ya'malun, tapi Allah tak sebut pada golongan kanan. Maknanya golongan kanan ni amalnya itu kurang daripada as-sabiquna sabiqun. Itulah rahsianya yang Allah nak sebut dalam surah Al-Waqiah. Rupa-rupanya kalau kita tak buat pengisian seperti malam ini pun, contoh kan, sebenarnya Allah dah buat pun pengisian tu dalam surah Al-Waqiah tu. Betul tak? Tapi mungkin kita baca tu kita tak perasan lah Tuhan suruh, Tuhan nak buat bandingan kumpulan 1, kumpulan 2. Tapi alhamdulillah rezeki kita malam ni seperti yang Dr. Marina sebut tadi tu. Alhamdulillah asyik usaha tuan-tuan dan puan. Malam ni kita dapat mengeluarkan maklumat-maklumat yang dalam Quran selama ini Allah suruh kita memilih nak jadi kumpulan yang mana. Surah Fatir kita dah sebut, betul tak? Termasuklah suratul Waqiah pun kita dah sebutkan. Okey, setakat ni jelas tak tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah? Agak-agak jalan tu dah nampak tak banyak jalan tu? Maksudnya jalan nak jadi hamba yang terbaik tu dah 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 jumpa dah jalan tu. Maksudnya sikit sebanyak jalan tu dah jumpa lah kan? Ke belum jumpa lagi? Okey, tak apa, nanti kita buka soal jawab. Dia memang orang lain tak boleh bersuara ya? Ke macam mana ni? Boleh Ustaz, Memang boleh je. Dia orang nak on kan. Cuma dah oh terbiasa setiap kuliah tu selalunya hujung-hujung tu baru dia orang bersuara. okey, tak apa kali ni. Sekarang dia orang fokus Ustaz. Okey, tak apa sebab takut Tapi nanti. Ustaz boleh je tanya, siapa boleh Betul. je jawab ya. Boleh tak? Jelas tak? Perlukah saya ulang ke? Takut saya cakap laju sangat ke? Apa semua? Tak apa. Supaya Jelas Ustaz. ha? Jelas. Ah, Khusyuk okey. dengar. Khusyuk dengar sampai Teruskan. sampai sampai tak terkata. Okey, tak apa, alhamdulillah. Yang tu tak apalah, khusyuk tu tak apa. Sambil pejam mata pun tak apa, khusyuk. Okey. Kalau dah jelas, kita lanjutkan lagi. Okey, kita sambung lagi. Tapi dah jumpa jalannya. Apa kan? Nak jadi sabikun dan sabikun, pun kita jelaskan. Okey. So, target kita bermula malam ni. Bangun pukul 4 pagi, tahajud pada Allah, buat
Tahajud itu termasuk perkara orang sunat. Doa pada Allah. Ya Allah, bimbinglah saya, berilah saya panduan, ya Allah. Istiqamahkanlah saya, ya Allah, untuk menjadi orang yang sabikun. Saya adalah hamba-Mu yang terbaik, ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan lagi dengan uh, maklumat yang lain. Okey. Dalam Quran, Allah sebenarnya juga ada bagi tahu kepada kita lebih spesifik lagi. Nak jadi hamba Allah yang terbaik ni, ada satu istilah yang Allah panggil. Allah panggil istilah apa? Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Dia ada satu dia ada satu pangkat, dia ada satu gelaran. Ingat, dalam Quran kadang-kadang Allah panggil hamba dia terbaik, dia panggil istilah tadi lah, as-sabiqun tadi, yang berlumba-lumba, yang bersegera buat amal tadi, banyak buat amal tadi tu kan. Kadang-kadang Allah panggil hamba dia tu golongan kanan. Sebab tajuk kita hamba. So hamba ni dia punya pangkat dia tu yang Allah panggil. Tapi dalam Quran ada juga Allah sebut spesifik lagi. Allah kata hamba dia yang dia suka, yang dia redha. Dia punya pangkat dia ibad ar-Rahman. Ibadur maksudnya hamba. Ar-Rahman, hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah yang Maha Rahman. Okey, nak tahu Ibadur Rahman tu dalam surah apa? Rasanya dah belajar kot. Kan? Kita rujuk dalam surah Al-Furqan, surah nombor 25, ayat 63 sampai ayat 75. Muka surat 365 sampai 366. Dua muka surat di sebelah-sebelah. Kalau buka Quran, muka surat 365 belah kanan, muka surat 366 belah kiri. So, di sebelah-sebelah. Okey. Kita bukan nak tadabbur ayat ya, sebab waktu kita sangat pendek. Jadi saya cuma mengeluarkan intipati saja daripada ayat. Boleh ya, tuan-tuan dan puan? Okay, tapi kita dah nampak dah jalan tu. Oh, saya nak jadi, saya nak dapat pangkat. Allah panggil saya sebenar-benar hamba kepada Ar-Rahman. Bayangkan Allah letak nama dia hamba, lepas tu dipasangkan dengan nama Ar-Rahman. Oh, bertuah sangat. Kalau kita, Allah kata, tu hamba aku yang hamba kepada yang maha pemurah. Bukan senang tau Allah nak panggil kita hamba tau. So kalau dapat Allah panggil, Allah mengiktiraf dia adalah benar-benar hamba. Oh, satu pengiktirafan dari Allah. Jadi Allah ada memberi pengiktirafan tu dalam surah Al-Furqan tu. Okey, nak tahu Ibadur Rahman, ayat dia macam ni. Ayat 63 ni, bermula ayat 63 ya ibu ya. Bermula ayat 63, Allah panggil wa ibadur rahman, wa ibadur rahman. Dia ada panjang ayat dia lagi, ujung-ujung sampai habis, tapi saya ambil perkataan ibadur rahman. Okey, ibu-ibu, sebelum saya lanjutkan, ibad, kalau dalam Quran Allah guna ibadun, dia merujuk kepada hamba yang soleh. Ada satu lagi ayat Allah guna abid. Pernah dengar tak? Abidun. Dalam Quran, kalau Allah guna huruf ain, ba, ya, dal, abid, ini adalah untuk yang hamba yang tak soleh. Tapi kalau hamba yang Allah suka, Allah cinta dekat dia, Allah akan guna ibad. Itu beza dia. Dalam Quran kalau ibu cari abid je, memang hamba tu hamba yang Allah tak suka. Tapi Allah panggil dia juga hamba. Tapi jangan nanti di akhirat Allah kata, mana kumpulan abid? Sudah. Moga-moga Allah panggil kita senarai nama kita. Okay. Hajah, sekian. Masuk kumpulan ibad. Allah gembiranya. Tapi kalau Allah kata, ni kumpulan abid, hamba-hamba, sudah kita. Okay, jadi bezanya, dia lepas huruf ba, kalau Allah guna alif sebelum dal, itu adalah hamba yang baik. Kalau lepas ba Allah guna ya, itu hamba yang tidak saleh. Ibu cari dalam Quran perkataan abid, semua merujuk kepada yang tak saleh. Jadi wa ibadur rahman, hamba Allah yang Allah suka kepada Ar-Rahman. Okey, apa ciri-ciri dia? Mari kita tengok apa jalan nak menjadi ibadur rahman.
Moga-moga nanti di hari akhirat kita duduk kumpulan ibadur rahman. Allah masukkan kita dalam alam kubur, Allah tempatkan roh kita bersama dengan ibadur rahman, group by group. Kita tahu masuk syurga semua ikut kumpulan by kumpulan. Oh, saya punya bateri apa ni? Laptop sekejap ya. Ibu, mohon maaf. Tarik nafas dulu, minum-minum dulu, makan. Boleh makan jeruk Pak Ali ke? Ini semua duduk Penang ke duduk mana ni? Eh? Merata Ustaz, Sabah ada, Terengganu ada. Gurau je. Halo Tak apa. Ustaz. Dekat Aberdeen pun ada Ustaz. Dekat Apa Scotland. dia? Apa dia? Scotland? Daya Aberdeen, Scotland pun ada. Masya Allah. Allahumma salli Alhamdulillah. ala Muhammad. Okey. Tapi line saya clear, boleh sampai ke Scotland Okey. Okey. Jadi kita sambung lagi semula. Kita nak ceritakan macam mana jalan untuk saya menjadi ibadur rahman. Macam mana saya nak dapat nanti dalam kumpulan ibadur rahman. Okey. Kita sebenarnya di akhirat memang Allah akan masukkan kita syurga dalam group by group tau. Ada satu surah dalam Quran, Allah kata surah itu surah yang group by group. Az-Zumar. Nampak? Kan ada surah, termasuk surah Az-Zumar. Az-Zumar tu maksudnya rombongan. Nanti orang masuk syurga, rombongan A, rombongan 2, rombongan 3, rombongan. Az-Zumar. Jadi moga-moga nanti Allah panggil kita rombongan yang awal-awal masuk syurga. Ini adalah rombongan, bukan rombongan Kak Kia. Tapi rombongan Ibadur Rahman. Allahu Akbar, nikmatnya. Okey. Jadi macam mana nak jadi Ibadur Rahman? Allah ada sebut dalam surah Al-Furqan tadi. Okey, saya dah sunaraikan. S1. S tu apa dia? S tu sifatnya, sifat satu. Catat kat situ. Nanti takut baca nota apa pula S ni. S1 sifat satu, mereka ni tenang, berendah diri, ayat 63. Okey. Sifat dua, mereka berlembat lembut dengan orang yang jahil, ayat 63. Betul tak? Jangan dilayan sangat orang yang jahil ni kadang-kadang kan. Kalau dia kata, mak kau hijau, kita pun jawab, mak kau pun hijau juga. Sudah kita. Jangan. Okey. Yang nombor 3, sifat ketiga, solat malam. Solat malam, ayat 64. Sifat yang keempat, dia selalu takut dengan api neraka. Selalu fikir api neraka, macam mana nak makan fikir api neraka. Doa dengan Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka, ya Allah. Selalu lepas mayang dia baca doa apa? Allahumma ajinni minan nar, Allahumma ajinni minan. Minta kepada Allah, jauhkan daripada api neraka. Ini sifat ibadur rahman. Ayat 65, ayat 60, ayat nombor 65. Okey, sifat yang kelima apa? Mereka ni infakkan harta, tapi dia bukan infak harta tu sampai boros. Boros tu maksudnya apa? Dia jual semua rumah dia sampai dia pun tak ada makan. Dia pula pergi minta ke orang. Tak boleh. Dia kena sederhana. Sederhana tu taklah terlalu bakhil, taklah terlalu boros. Sampai dia pun sampai tak ada makan. Ahli keluarga dia pun sampai tak ada untuk makan. Tak boleh. Dia kena bagi sederhana. Ayat nombor 67. Lepas tu sifat yang keenam. Mereka ni dalam beribadat ikhlas kepada Allah. Tidak syirikkan Allah. Mereka buat semata-mata kerana Allah. Sifat yang ketujuh. Mereka menjaga nyawa manusia. Mereka tak tumpahkan darah. Okey. Sifat nombor 8. Mereka menjauhi perbuatan zina. Ayat nombor 68. Okey. Sifat yang ke-9. Mereka ni taubat kepada Allah. Taubat dengan taubat nasuha. Ayat 71. Sifat yang ke-10. Mereka jauh perbuatan yang sia-sia. Perbuatan sia-sia. Kadang-kadang buka media sosial ni, ya Allah, berapa je. Sama lagi buka TikTok kan. Apa pun tak tahu. Kan? Jadi kita nak jadi sabikun, ya Allah, janganlah sia-sia. Tinggal perbuatan yang sia-sia kan. Contoh, yang sia-sia, yang tak sia-sia tak apa. Kemudian dia tak nak jadi saksi yang palsu lah. Okey, dia tak nak berbohong dalam memberikan penyaksian, ayat 72. Sifat yang ke-11, mereka ni jenis yang suka Allah bagi nasihat, suka orang bagi peringatan. Betul tak? Dia mudah nak menerima, dia mudah nak menerima apa, mudah nak beramal apa yang telah dia pelajari. Dia jenis orang yang suka pasang telinga, kan? Okey, lepas tu sifat yang ke-12,
dia juga sebenarnya dalam hidup dia selalu fikirkan tentang ahli keluarga dia juga masuk syurga. Dia fikir juga ahli keluarga dia. Dia bukan buat amal seorang-seorang. Dia seorang yang syurga tak. Dia selalu minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah anak aku, diri aku, anak aku orang yang mendirikan solat. Berilah hidayah kepada ahli keluarga aku, anak-anak aku, ya Allah. Dia pun jadi orang yang macam tu. Maksudnya, dia bukan seorang diri nak masuk syurga, bukan seorang diri nak jadi baik. Dia juga minta kepada Allah doa selalu memikirkan tentang orang ni. Sebab tu dalam surah Fatihah kita banyak guna kami. Ia akan nak budu kami. Banyak Allah nak bagi tahu pada kita, hidup memang kena mengambil juga berat tentang orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian sifat yang ke-13 apa dia? Sifat ke-13 ni, kita ni ada satu sifat macam, ya Allah, biarlah dalam bab baik, biarlah aku jadi champion, biarlah aku ke depan. Kita kena minta macam tu. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah aku ni sebagai example, contoh yang bagus bagi orang. Jangan orang orang ikut kita benda buruk. Tapi orang kata, biarlah aku nanti, ya Allah, orang akan ikut aku benda baik. Dia tu rajin kan. Dia tu kan rajin pergi masjid lah. Orang selalu sebut dia pada benda yang baik. Minta pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat yang ke-14, dia sabar. 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 Bukan sabar ya. Sabar. Sabar. Maksudnya sabar buat ketaatan, sabar jauhi maksiat, sabar dia tipu musibah, sabar dia. Kalau ada 14 sifat ini, maka ia merupakan sifat yang dituntut oleh Allah. Dan Allah akan, siapa yang ada ke-14 sifat ini, nanti dia akan dapat dalam kumpulan wa ibadur rahman. Menjadi ibadur rahman. Baik. Moga-moga dah nampak jalannya. Okey, dah nampak jalannya. Macam mana nak jadi hamba Allah yang terbaik. Yang pangkat dia tu, gelaran dia adalah Ibadur Rahman. Okey. Dah tahu dah nak kena buat apa kan. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Apa lagi jalan lain nak jadi hamba Allah yang terbaik. Jadi kita masuk kepada tajuk bentuk-bentuk amal yang Allah suruh kita score. Amal-amal ni kalau boleh kita buat dia. Kita maksudnya amal-amal ni biarlah kita jadi yang terbaik. Ya, kita tengok ada 10. Dan nota tu saya bawa datangkan ada lebih kurang 10 amalan yang Allah suruh kita buatlah yang paling terbaik. Okey, apa amalan tu? Nombor 1 adalah taqwa. Taqwa ni maksud dia apa? Mudah je. Taqwa ni mudah saja. Taqwa ni adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk dia dijauhkan daripada api neraka. Itulah taqwa. Maksudnya dalam ramai-ramai kita ni, siapa yang dia betul-betul cari jalan, macam manalah dia cari jalan supaya Allah jauhkan dia daripada api neraka. Dia cari jalan macam mana nak jauh daripada api neraka. Contoh Allah kata puasa tu boleh jauh daripada neraka, dia puasa. Dia kata sedekah tu boleh jauhkan daripada api neraka walaupun sebelah biji tamar kan. Nabi kata jauhlah pada api neraka walaupun dengan sebelah biji tamar. Dia manfaatkan. Maksudnya yang nombor 1 ni, dia duk fikir, dia buat amal yang janganlah aku ni termasuk yang Allah murka. Janganlah aku termasuk orang yang Allah masukkan api neraka. Itulah taqwa. Jadi bab nombor 1 ni, perkara nombor 1 ni Allah sebut dalam surah Al-Ankabut. Dalam surah Al-Hujurat. Ayat nombor 13. Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Tengok, Allah bukan nak tengok orang bertakwa tau. Sahaja Allah nak yang mana yang paling. Nampak tak? Terbaik. Paling. Lepas tu ada atqakum. Atqakum. Jadi target kita, saya bukan nak jadi orang bertakwa, tapi saya nak jadi orang yang paling bertakwa. Maksudnya orang yang paling banyak mencari jalan, yang buat amal, yang berusaha supaya dia tak termasuk dalam kumpulan yang Allah murka. Kumpulan yang Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Kalau kita dapat kumpulan yang paling bertakwa, kita adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Jadi, kayu pengukur
kita ni bagus ke tak bagus di sisi Allah, Allah tengok kepada siapa yang paling bertakwa. Okey, orang yang paling bertakwa. Okey lah. Kita tengok dekat sini, ada sedikit, ni tak apalah kot saya tinggalkan ke macam mana ni. Ada saya tinggalkan dulu lah. Tapi macam perlu juga ni. Okey, begini. Ayat ni, kalau kita boleh hafal, kita boleh ingat dia supaya apa? Supaya kita berendah diri pada orang. Betul tak? Kadang-kadang, ingat tak tadi sifat Ibadur Rahman nombor 1 apa? Dia tenang berendah diri. Betul tak? Kan, walaupun kita kaya, tapi kita tetap berendah diri. Walaupun kita pandai, kita tetap berendah diri. Betul tak? Walaupun kita cantik, tetap berendah diri. Jangan kita jadi orang yang engkau ada, hashtag lagi. Jangan. Ha. Jadi kalau kita jadi orang yang berendah diri, kan? Itulah sifat yang mulia. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah bukan nak tengok orang yang banyak harta, Allah bukan nak tengok orang yang paling cantik, Allah bukan nak tengok orang yang paling kaya, Allah bukan nak tengok orang yang dekat ukuran dunia, tapi Allah nak tengok orang yang paling bertakwa. Sebab itu ayat ni kita pegang baik-baik, cakap pada anak-anak, cakap pada zuriat kita, kawan-kawan kita. Betul tak? Uh, Kayu pengukur kita di sisi Allah kan, kita tunjuk kita jalan menjadi hamba Allah yang terbaik adalah dengan kita bertakwa. Okey, kerana apa? Kerana kita ni semua sama. Tak ada beza. Kita daripada tanah, nombor 1. Kita pernah jadi daripada air mani. Kita daripada segumpal darah. Semua sama. Semua orang melalui 7 fasa ni. Ayat ni dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Kalau tahu fasa-fasa kejadian kita semua. Betul tak? Akhirnya, penutup cerita kita sama. Betul tak? Ada orang hidup dia khalifah sebagai doktor. Ada orang dia bawa khalifah sebagai seorang engineer. Dia hidup sebagai seorang suri rumah. Dia hidup sebagai seorang apa. Macam-macam. Kita punya pekerjaan, profession kita. Betul tak? Tapi ending cerita kita sama tak? Sama je. Penutup hidup kita sama. Betul tak? Si kaya pun dia tetap mati. Si miskin pun dia tetap mati. Allah bukan ukur pada dia miskin atau pada dia kaya. Tapi Allah nak tengok pada yang paling bertakwa. Itu yang keluar lagu yang orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati. Jadi, target kita nak jadi orang yang paling bertakwa. Okey. Kita terus kepada nombor 2. Okey, target kita yang kedua, macam mana nak jadi hamba Allah yang terbaik ini? Jalan yang kedua ada pada Al-Quran. Ada pada Al-Quran. Nak jadi hamba Allah yang terbaik? Jawapannya, salah satu jalannya ada pada Quran. Macam mana tu? Belajar dan mengajar. Kalau boleh, dah belajar, ajar. Contohnya dah belajar, ajar pula pada cucu ke, ajar pada anak-anak ke, kan? Nombor 2 ni disebut dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi kata apa? Dan sabdanya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nampak tak Nabi kata khairukum? Apa kataan khairukum? Maksud dia apa? Sebaik-baik kamu. Betul tak kita nak jadi hamba yang terbaik? Jadi nak jadi hamba yang terbaik ada pada apa? Ada pada Quran. Jadi ingat, mudah je ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Apa saja yang libatkan Quran, mesti Allah paling suka. Contoh macam mana? Malam yang paling terbaik sekali, malam yang turun Quran. Malaikat yang paling top sekali, yang paling hebat sekali, malaikat yang bawa wahyu terutama Quran, Jibril. Betul tak? Bulan yang paling terbaik sekali, sampai disebut namanya dalam Quran, bulan Ramadan. Sebab apa? Kerana bulan diturunkan Al-Quran. Betul tak? Bayangkan, dalam banyak-banyak malam, malam tu jadi terbaik disebabkan Quran. Bulan dalam banyak-banyak bulan, bulan tu jadi terbaik disebabkan Quran. Betul tak? Dalam banyak-banyak malaikat, malaikat tu jadi terbaik kerana dikaitkan dengan penurunan wahyu Al-Quran. Bagaimana pula dengan masa yang banyak Allah bagi pada kita, tapi kita gunakan Quran, masa yang paling terbaik.
Wang ringgit kita yang ada, kita gunakan demi untuk belajar Quran, faham Quran, belanja yang paling terbaik. Betul tak? Jadi itulah jalan yang kita kena score, kita kena ambil cepat-cepat. Sementara kita masih hidup ni, Allah bagi kita nyawa, kesihatan, kita kena grab cepat-cepat, ambil. Okay, so belajar Quran ni ibu-ibu, tuan-tuan dan puan, dia ada dua sudut. Yang pertama adalah pada belajar membaca lafaz tak sebut. Panjang, pendek, tebal, nipis. Itu pada lafaz. Tapi baca Quran juga boleh merujuk kepada belajar makna. Belajar makna itu maksudnya nak faham ayat tu. Belajar tafsir, belajar tadabbur. Itu juga termasuk orang yang belajar Al-Quranul Karim. So, moga-moga dengan kesempatan yang ada, umur yang ada, tenaga yang ada, wang ringgit yang ada, segala-galanya ada. Okey. Jalan nak jadi hamba Allah yang terbaik itu ada pada Al-Quranul Karim. Baik. Dah selesai yang kedua, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga dalam bab bayar hutang. Nak suruh berhutang ke Ustaz? Berhutang ni pun boleh masuk syurga juga. Tapi tak perlulah, tak perlu nak bebankan lagi dengan tanggungjawab. Okey, sebab takut tak terbayar. Okey. Bab hutang pun Allah suruh jadi yang terbaik tau. Nak tengok hadis dia. Okey, Nabi kata apa? Dalam riwayat Bukhari Muslim. Khairukum, sebaik-baik kamu. Tengok Nabi target sebaik-baik, kata Nabi. Siapa dia? Ahsanukum qada'an. Orang yang paling baik dalam membayar hutang. Bayar hutang. So, sini semua berhutang tak ni? Kan ada orang tak ada hutang dah. Kan kebanyakan kita berhutang lah. Betul tak? Tapi janganlah sampai bank cari kita. Kita pula buat tak dengar. Hello. Terputus lain tu. Betul tak? Kadang-kadang. Betul tak? Jangan sampai biro kutipan kredit telefon kita. Hello, ini Hajah Halimah ke? Saya ni daripada biro kutipan bank ni. Saya nak ingatkan puan ya. Jangan sampai macam tu. Kalau boleh, hutang tu dijelaskan ikut waktunya. Contohnya, kita janji itu dengan bank setiap 5 hari bulan, makcik akan jelaskan. Paling lewat 10 hari bulan ni makcik, kita pun ya tanda tangan. Akad janji dah tadi. Lepas tu kita ikut. Kalau kita buat macam tu, kita termasuk dalam hadis ni sebaik-baik kamu. Tuan-tuan, inilah amal jadi amal yang terbaik. Bukan hanya pada hubungan dengan Allah je, tapi hubungan dengan Rasul. Kalau janji dengan kawan tu, tunaikan. Jangan lari pula. Jangan. Hutang jangan kita lari. Sebab nanti bawa kita berat sampai di alam kubur kita. Okey, jelas tentang Bapak Rahimah ni. Rahimakumullah. Okey. Nampak amal apa nak jadi hamba yang terbaik kan? Nampak tadi. Okey. Dalam hadis lain, ini saya kata hutang tu masuk syurga. Cara dia macam mana? Tengok Nabi kata apa. Allah Ta'ala akan memasukkan ke dalam syurga seorang lelaki yang memudahkan ketika dia membeli. Nak membeli ni pun boleh masuk syurga. Ini punya tanya barang tu, punya di interview barang tu, sampaikan lalah dah setengah jam dah tu interview barang dari mana, macam mana. Lalah, makcik tak jadi belilah. Sudah kesian kau orang tu. Jadi kalau jenis orang, tuan berapa harga ni? Harga ni sekian. Okey, saya beli. Mudahkan untuk membeli. Begitu juga mudahkan untuk menjual. Betul tak? Minta pakcik bagi 10% potong. Banyaklah saja. Pakcik beli sekian kan? Akhirnya, betul tak? So lepas ni, pergi mana-mana, pasar ke mana ke, bawa hadis ni. Sebelum saya nak membeli barang ini, nak tak pakcik masuk syurga? Mudahkan ya pakcik menjualnya. Kalau saya minta persen tu, beri. Pakcik tu pun guna hadis ni juga. Sudah. Kan? Okey, jadi pemudahkan. Win-win. Pakcik masuk syurga, saya masuk syurga. Okey. Yang ketiga, membayar hutang. Dia panggil apa? Waqadhiyan. Bayar hutang ya. Bayar. Jangan lari pada hutang. Moga-moga kita masuk syurga dengan jalan membayar hutang. Okay? Bayar ikut tarikh dia. Kalau kita terlepas, minta maaf, bagi tahu. Okay? Jangan sengaja untuk melewat-lewatkan bayar. Begitu juga di
dia dalam menagih hutang. Nanti bawa hadis ni kepada, kalau kita sewa rumah dia, kan, bawa hadis dekat dia. Menagih hutang ni maksudnya, orang yang mengutip hutang tu, kenalah tolak ansur. Betul tak? Kalau ada menagih hutang tu macam ni. Dia kata, tak apalah Limah, asal kau bayar dah lah hutang aku Limah. Jenis yang macam mudah je nak bayar. Bukan jenis strict. Ada strict boleh juga, tak salah. Okay, 3 bulan je. Whatever what happened to you, 3 bulan, you mesti jelaskan. Misalkan orang tu puas, dia cari tapi tak dapat 3 bulan. Tapi dia jenis, tak apalah, kau tak bayar 3 bulan, kau bayarlah 4 bulan. Itu termasuk orang yang memudahkan dalam menagih hutang. Nanti kalau bank telefon, bawa hadis ni. Yang tukar telefon nak kata apa? Bukan bank bapa saya. Saya ni bekerja aja. Dalam sistem tertulis. Betul juga kan? Okey dah. Ini ringkasan. Jadi hamba Allah yang terbaik di dalam amalan membayar hutang. Dapat dalam kumpulan. Moga-moga nanti Allah masukkan kita syurga dalam kumpulan apa? Dalam kumpulan senarai pembayar hutang yang terbaik. Masuk nama kita. Tak apa, masuk syurga. Okay. Alhamdulillah. Jangan nanti Allah lewatkan masuk syurga. Kenapa kawan-kawan dah masuk syurga dah ni? Tim saya Mihrab ni semua masuk syurga dah. Kenapa saya ke ujung-ujung? Tuan kata, cuba tengok balik bila kau bayar hutang tu, janji 10. Kan? Dah 20 hari bulan, dah dekat habis bulan. Contoh tak nak macam tu. Okay. Kita lanjutkan. Ni yang kita bimbang ni. Nabi kata apa? Orang yang menunda-nunda nak bayar hutang adalah orang yang zalim. Jangan ya. Jangan kita dapat gelaran orang yang zalim dengan melambat-lambatkan membayar hutang, sedangkan dia mampu untuk bayar. Duit dia ada. Kalau dia tak mampu, tak apa. Tak ada duit, tak apa. Tapi dia mampu. Terutama hutang PDPTN. Bayar. Jangan tak bayar. Okey. Sebab kerajaan tak ada duit sekarang ni. Okey. Nombor 4, seperti Dr. Marina sebut tadi, kita hidup ni nak jadi hamba Allah terbaik, kita mesti sedaya upaya apa yang aku boleh mudahkan orang lain. Apa orang yang boleh dapat manfaat daripada aku. Jangan jadi kumpulan manusia yang dia ni kan nyusahkan orang je. Jangan jadi macam tu. Tapi kita jenis orang yang orang kata, nasib baik kau ada. Nasib baik kau ada, Man. Senang kerja kami, Man. Kalau kau tak ada ni susah kami. Kita nak jadi orang yang macam tu. Betul tak? Senang. Ada kita, senang nak berjalan. Ada kita, senang buat kerja. Ada kita, macam tu. Kita kena target nombor 4 ni. Boleh juga memberi manfaat kepada orang lain. Nabi SAW sebut apa dalam hadis riwayat Tabrani. Tengok, Nabi kata, khairun nas, sebaik-baik manusia. Tengok, siapa dia? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi kita kena target. Kan? Kita kena bagi pemudahkan orang. Lepas tu saya pun kadang, macam mana nak bagi manfaat kepada pelajar-pelajar ni. Kan, tak apalah. Sikit tak apalah. Buatlah sikit nota tu, tak apalah. Moga-moga dapat manfaat, dapat sebaik-baik bisa bagi manfaat. Kita kena fikir macam tu. Dia boleh bagi kita motivasi sikit. Kalau ikut syaitan ni, biarlah. Letih je kan. Tak, kita fikir, apa yang aku boleh manfaat ke orang? Hari ni aku nak tolong apa? Hari ni aku nak mudahkan urusan kerja apa pada orang. Macam tu ya. Okey. Dalam hadis lain, yang Nabi SAW menyebutkan begini. Kita pergi pada terjemahan hadis ya. Maukah kamu aku beritahu tentang sebaik-baik dan seburuk-buruk orang dari kalangan kamu? Ni kita boleh buat tajuk kedua ni, Dr. Marina ni. Kita kena buat tajuk menjadi apa, seburuk-buruk hamba. Ni nak sebaik-baik hamba. Bulan depan Nabi beritahu dua sebaik-baik hamba, seburuk-buruk manusia. Sahabat terdiam. Mula-mula sahabat tak nak jawab. Nabi tanya banyak kali. Lalu ada seorang kata, ya, kami nak tahu siapa sebaik-baik manusia itu, seburuk-buruk manusia. Nabi kata, sebaik-baik kamu adalah orang yang diharapkan kebaikannya, dan seburuk-buruk kamu sedangkan keburukannya terjaga. Faham tak? Maksudnya, orang dapat faedah daripada kita, bukan kita menyusahkan orang. Itu maksudnya. Jadilah orang yang memudahkan orang lain. Faham tak? Kita tak nak kejahatan kita menyusahkan orang lain. Jangan. Kita jaga. Okey. Dan
Kita masuk yang kelima ya. Boleh ke setakat ni boleh ikut ke? Kita dah 10.25 ni. Boleh ikut Boleh ke yang Ustaz. kelima? Boleh Okey, Ustaz. Boleh, Alhamdulillah. Ustaz. InsyaAllah. Okey, Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Yang kelima, berbuat baik kepada ahli keluarga. Ahli keluarga ni, kalau ikut pada hadis ni, sangat dikhususkan kepada isteri ahli keluarga tu. Cepat-cepat isteri. Hafal hadis ni. Tulis, letak kat mana? Letak kat kotak baju suami tu. Letak kat dompet dia. Dia buka-buka, apa pula hadis ni? Letak kat peti ais ke? Kan? Kat pintu rumah ke? Nabi kata apa? Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nabi kata, dan aku adalah yang paling terbaik terhadap keluargaku. Ni ada orang ni, amboi kalau kawan ajak melepak kat luar, cepat dia pergi. Man, kau kat mana Man? Kau free tak Man? Jom, jumpa. Okey, siap, dia kata. Tapi kalau isteri dia ajak, bang, cuma nak temankan saya, bang. Kita nak pergi Lotus kejap, bang. Ada barang saya nak cari. Lambat je lagi tu. Macam, pergi sendiri boleh tak? Abang ni, tak larat lah. So, tak. Ui, tapi kalau kawan-kawan dia naik motor, jenis-jenis biker tu, ya Allah, jauh berjalan. Tapi isteri ajak balik kampung. Bang, saya dah lama tak balik rumah mak ayah saya lah, bang. Cuma, ajaklah naik bas boleh tak? Jangan jadi macam tu pula ya. Boy, dengan kawan belanja sedap-sedap makan. Dengan isteri, kira pula. Jangan macam tu. Tapi kita target. Nah, jadi yang terbaik pada amal, terbaik kepada ahli keluarga, the best. Okey. Hadis sahih ni ya. Riwayat Al-Imam Tirmizi. Okey, dapat tak untuk amal nombor 5 ni? Okey. Dalam hadis lain, Nabi SAW, ni tak apalah, hadis ni kita kita tinggalkan. Kita apa hadis ni saya tak baca. Boleh baca tak? Waktu 10.27. Tak apalah, saya tinggalkan dulu. Nanti kalau waktu saya akan bacakan. Okey, faham nombor 5 tu? Nombor 5 tu menjadi orang yang paling terbaik kepada ahli keluarga, di situ merujuk kepada isteri. Okey. Hafal hadis tadi ya? Hafal Okey. Nombor 6, akhlak yang baik. Moral baik, peribadi baik, tingkah laku baik. Apa akhlak yang baik tu? Tengok Nabi kata apa? Inna min khiyarukum ahathanikum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Tengok. Dalam banyak-banyak kumpulan manusia, Allah tengok kepada akhlak. Okey, apa itu akhlak yang paling baik? Akhlak baik tu apa? Okey, tengok ya. Sabda Nabi yang lain, punya bagus je akhlak yang baik ni. Nabi kata tidak ada sesuatu apapun yang paling memberatkan timbangan nanti di hari akhirat selain daripada akhlak yang baik. Nabi kata dalam banyak-banyak amal yang boleh beratkan timbangan kita yang baik tu adalah orang yang akhlak yang baik. Orang yang ada akhlak yang baik ni, dia boleh lawan pahala orang yang rajin puasa dan solat. Betul tak? Dah lah puasa tak rajin, solat sunat pun tak rajin, akhlak pula buruk. Ya Allah, tu berbenar orang macam tu. Betul tak? Tapi sepatutnya kita apa? Puasa rajin, solat banyak. Ui, akhlak dia bagus sangat. Orang kat sekeliling dia tu senang hati kalau duduk dengan dia. Boleh. Darjat tinggi, betul tak? Akhlak bagus, rajin solat, rajin puasa. Okey, nak tahu akhlak yang baik itu contohnya apa? Okey, Al-Hasan Basri kata, akhlak yang baik ni macam dia pemurah, dia berkorban, dia tabah, betul tak? Dia sanggup susah. Okey. Akhlak yang baik, kata, saya ambil semua kata-kata para ulama salafus salih ya. Kata Imam Sya'bi, dia kata apa? Akhlak yang baik itu apa? Suka berkorban, korban dia. Dahulukan dulu adik dia, dahulukan orang lain, tak apalah. Tak apalah kita kata, betul tak? Korban dia. Betul tak? Naik bas ramai-ramai, semua berdiri. Dia duduk, tak apalah. Awak duduklah, saya berdiri. Contoh. Contoh berkorban. Apa korban bab lain? Kan? Okey. Betul apa dia?
suka memberi, wal atiyah, lepas tu wal bishrul hasan, bermanis muka. Ni kalau jumpa asyik muka kelat aja. Betul tak? Ya Allah, cubalah bermanis, wajah manis sikit, ceria sikit. Dah lah kawan, tak ada masalah. Tengok muka kita, lagi ada masalah. Tuh. Kan? Awal muka tu akhlak yang bagus juga. Kan? Biarlah kawan kita kata, aku jumpa kau ni Ali, cakap. Kan? Aku jumpa kau ni, perempuan ramai. Okay. Aku jumpa kau ni Tipah. Kan? Aku jadi tenang Tipah. Aku ni banyak masalah. Tipah, aku tengok muka kau ni, aku jadi macam cool aja. Jangan pula nanti kita yang sebaliknya. Jangan. Itu akhlak yang baik tau. Pada wajah pun jadi akhlak yang baik. Kata Ibnu Mubarak, dia kata apa? Akhlak yang baik tu apa? Bastul wajhi, bermanis muka. Wal badlul ma'ruf, menyumbang perkara yang baik. Tenaga, idea, betul tak? Buatlah apa saja yang boleh memberi kebaikan kepada umat. Wakaful azab, menghalang perkara yang boleh menyakiti orang lain. Betul tak? Kita tahu kawan kita ni kalau cakap, ya Allah, pedih, sakit telinga. Kita kata, kau ni cakap, pilihlah ayat yang elok-elok sikit. Betul tak? Betul tak? Kalau nak mesej tu, tengoklah siapa dalam grup tu. Janganlah buat nanti nak. Janganlah dengan sampai dia terasa pula. Kan aku dah cakap, kan dia dah left group. Contoh macam tu kan. Jangan macam tu. Kita halang orang daripada menyakiti orang lain. Pun termasuklah akhlak yang baik. Okey, apa kata Imam Ahmad pula? Imam Ahmad kata, akhlak yang baik ni adalah kamu tak marah, kamu tak cakap kasar. Betul tak? Dikatakan juga akhlak yang baik ni apa? Kamu tabah menanggung keburukan yang dilakukan oleh manusia. Betul juga. Bukan sekadar kita buat baik pada orang, kita sabar orang buat jahat pada kita pun banyak macam tu juga. Betul tak? Boleh pula jiran tu suka hati parking depan rumah aku. Contoh kan. Betul tak? Kita ni sabar je lah. Kan? Itu termasuk akhlak yang baik. Jiran kita ni pula tahu kita duk amal akhlak yang baik. Dia pun parking lah pun bila kat situ. Oi. Yang macam tu ya. Sabar. Bersabar terhadap jiran yang buruk termasuk dalam akhlak yang baik. Ya, kita buat baik, kita bagi susu, orang balas kita dengan tuba, kan? Sabar, termasuk dalam akhlak yang baik. Okey, yang ketujuh, dapat tak yang keenam tadi jelas ya? Jelas yang keenam tu. Yang ketujuh, memberi makan kepada orang lain pun termasuk di antara amal jalan nak jadi hamba yang terbaik. Nabi sebut apa? Khairukum, sebaik-baik kamu, man at'ama ta'am, yang memberi makanan. Nampak? Jadi macam mana nak jadi hamba yang terbaik? Pada makanan. Dia korang dengan makanan. Hadis ini hadis riwayat Ahmad. Okey, tambah lagi kalau makanan yang sedap je kita suka makan tu. Yang tu kita bagi pada orang. Saya tak. Okey. Dalam hadis lain, Nabi SAW pernah ditanya. Nabi ditanya, amal yang paling baik tu apa? Nabi pun jawab, kamu membuat seorang mukmin gembira. Betul tak? Pujuk dia dalam kesedihan, contoh, gembirakan dia. Yang kedua apa? Membuatnya kenyang dari rasa lapar. Ini kita sebut tadi tu. Lepas tu menutup keaiban atau memenuhi hajatnya. Inilah manusia amal-amal yang baik. Ambil ni. Ini bukan sekadar untuk makanan ya. Nombor 7 ni. Tapi dia boleh masuk juga kat sini. Apa dia? Menutup keaiban. Kita tahu aib dia. Betul tak? Ada berpisah suami isteri, betul tak? Ini tidak ada berpisah tu, ya Allah, bongkar sini, bongkar sana. Ya Allah, teruk punya. Jangan macam tu. Kita kata tak apalah, saya tak boleh cerita aib bekas suami saya. Saya tak boleh cerita aib bekas isteri saya. Betul tak? Patutnya macam tu. Moga-moga dapat orang yang paling baik. Kemudian memenuhi hajatnya, memenuhi hajat dia dengan kadar yang mampu. Ya, ada orang minta tolong kat kita. Kita tak mampu bagi dengan duit, tapi kita mampu bagi dengan benda yang lain. Betul tak? Okey. Kemudian nombor 8. Nombor 8, nak jadi hamba yang terbaik, Allah bagi umur panjang tu kan. Isi dengan amal-amal. Ini Nabi sebut dalam hadis. Ada seorang lelaki Arab bertanya, "Ya Rasulullah, siapa lelaki yang sebaik-baik manusia? Siapa sebaik-baik manusia?" Siapa sebaik-baik manusia? Nabi kata, siapa yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Nampak tu? Paling panjang umur tapi panjang amalnya. Jangan sampai walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Jangan macam tu. Bapak umur panjang penuh dengan amal.
Itulah sebaik-baik manusia. Boleh. Lagi Allah panjangkan umur, manfaatkan dengan amal baik. Okey. Kita lanjutkan lagi. Nombor 9 dan sampai nombor 10 ni. Nombor 9, berbaik dengan jiran. Ni satu amal. Boleh. Baik dengan jiran. Ha. Jiran yang paling kalau kayu ukur jiran ni siapa, kalau ambil pendapat Aisyah tu 10 depan, 10 belakang, 10 kiri, 10 kanan. Dan kalau rumah yang bentuk kondo ni kena tengoklah macam mana dengan jiran. Okey. Nabi kata apa? Khairul jiran indallahi khairuhum li jari. Sebaik-baik jiran, tengok. Nabi tak kata jiran baik, tapi Nabi panggil sebaik-baik. Kita dah jumpa kan sebaik-baik, sebaik-baik, sebaik-baik. Itulah hamba yang terbaik. Sebab tu dalam buat amal, buat yang terbaik. Sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah orang yang paling baik. Mereka tak ada jiran dia. Jiran dia susah, dia tolong. Jiran tak ada rumah, dia jaga rumah jiran dia. Betul tak? Mudahkan urusan jiran dia. Itu jiran yang baik. Tetap. Jiran dia kesedihan, dia gembirakan. Tetap. Jirannya perlukan teman, ditemankan. Macam tu. Dia akan jadi jiran yang sebaik-baik jiran. Kemudian dalam hadis lain, Nabi bagi contoh antara apa yang boleh baik dengan jiran. Nabi kata, wahai Abu Zar, kalau kau masak makanan yang berkuah tu, banyakkanlah air kuahnya dan jangan lupa untuk jiran kamu. Maksudnya apa? Maksud dia, buat banyak sikit lah, hantar juga dekat orang tu. Kan? Buat sup tulang. Tak? Kita pula jenis masak, rumah pula depan belakang. Kita kalau masak, jiran sebelah tahu, ini mesti Hajah tu lah. Mesti Hajah tu suka sangat masak sampai terbesin-besin tu, kan, betul tak? Masak sambal. Kan? So terbersin lah. Tahulah ini mesti rumah Hajah. Jadi dah jiran tu tahu kesian dekat dia. Betul tak? Masak lebih, pergi hantar dekat dia. Hantar dengan pinggan dekat dia. Tiba-tiba pinggan tu tak terpulang-pulang. Tak apa, tak apa. Siapa dia akan jiran tu. Okey, jangan puan, jelas tak? Kalau beli durian yang berbau tu kan. Ya Allah, durian lagi bau, lagi orang boleh hidup. Berilah lebih sikit durian tu. Macam tu, baik dengan jiran. Moga-moga nanti di hari akhirat, Allah tempatkan kita dalam kumpulan senarai jiran-jiran yang terbaik masuk syurga. Moga-moga kita termasuk salah seorang daripadanya. Okey. Ini cerita yang kurang baik, tapi ada cerita yang baik juga dalam hadis ni tentang jiran ni. Okey. Suatu ketika Nabi pernah diceritakan tentang satu makcik ni, Fulanah ni, puasa banyak, mayang banyak, tapi ya Allah, mulut dia, ya Allah, kalah mak lamping. Mulut dia. Dia kalau bercakap je, ya Allah, masuk sampai ke dalam tu. Jiran dia punya sakit hati tu. Okey. Nabi kata apa? Orang tu masuk neraka, kata Nabi. Ta'udzubillah. Tapi dalam cerita lain pula, ada orang cerita kat Nabi. Nabi, ada seorang makcik ni kan, sembahyang dia tak banyak pun, puasa dia tak banyak pun, sedekah dia pun tak banyak. Tapi dia ni, ya Allah, tak sakiti jiran dengan lidahnya. Jiran jadi senang dengan dia. Nabi kata dia masuk syurga, kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Okey, dah selesai dengan jiran. Yang terakhir sekali adalah berbuat baik kepada kawan karib. Ada BFF tak ni? Ibu-ibu ada tak BFF ni? Ada Ustaz. Ada Ustaz, Best. semua BFF. Oh, best Semua kat friend. sini. Best friend forever. Tu bagi sahabat mihrab, bagus sangat. Sahabat mihrab pula tu kan. Masya Allah. Okey. Dengan kawan-kawan pun boleh tahu dapat jalan nak buat jadi hamba yang terbaik dengan kawan-kawan. Rupanya kawan kita boleh merupakan jalan jadi hamba yang terbaik. Ya. Nabi sebut dalam hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari. Tapi bukan dalam Sahih Bukhari, tapi dalam adab mufrad. Tapi hadis ini pun sahih. Sebaik-baik jiran, Nabi kata khairul ashab, sebaik-baik sahabat indallah, di sisi Allah ialah khairuhum li sahibihi, yang paling baik di antara mereka terhadap sahabatnya. Betul tak? Suka bagi nasihat, suka bagi tunjuk ajar, dengar masalah kawan-kawan dia, kan, dengar kongsi masalah, kan, dengar apa yang orang tu hadapi. Kawan yang baik, kan, bantu dia dalam kesusahan. Macam tu, moga-moga dapat kawan yang baik macam tu. Okey. Kemudian habislah tentang 10 jalan amal tadilah. Okey. Saya bawa 10 amal ni, semua Nabi kata apa?
Nabi kata Khair. sebaik-baik, betul tak? Oh, Yep. khair, sebaik-baik, sebaik-baik, sebaik-baik. Kena dengan tajuk kita ni. So kalau buat amal, do the best. Tanya kawan kita. Kalau kita ada kawan tanya, okay, malam ni aku belajar, malam semalam dah belajar tajuk ni. Kalau tanya kawan kita, okay, kalau kau nak nilai dekat aku ni, kan kau nak bagi aku skala berapa? Kan dalam ramai-ramai kawan kau ni, kawan yang kau kawan yang kau rasa paling baik dengan kau siapa? Kalau kawan kita kata kau nombor dua, kawan aku nombor satu paling baik. Shh, cemburunya aku. Macam mana aku nak jadi nombor satu ni? Macam tu lah contoh. Ha, ini yang kita nak buat. Okey. Yang terakhir sekali, kalau nak jadi amal yang terbaik sebenarnya, bukan sebenarnya amal yang terbaik, hamba yang terbaik diukur juga pada dua ciri ni ya. Hamba yang terbaik kalau dia buat amal, apa dia? Dia mesti ikhlas dan mesti ikut sunnah Nabi SAW dalam dia buat amal. Dia sebenarnya amal yang terbaik bukan diukur pada banyak saja. Tapi amal yang terbaik walaupun sikit tetapi ikhlas. Amal itu ikut petunjuk Nabi SAW seperti mana yang dikemukakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Okey, selesailah pengisian kita pada malam ni. Okey, moga-moga nampak jalan-jalannya untuk menjadi hamba yang terbaik. Okey, kita ada lagi 4 minit. Ada persoalan nak tanya? Kalau nak tambah apa-apa pun boleh. Nak luahkan perasaan pun boleh. Okay, terima kasih Ustaz. Okey. Saya tengok dekat chat tadi pun dah ada beberapa soalan. Okey. Okay, saya Apa soalan dia? saya naik atas balik. Tadi saya ada nampak. Okay. Kesaksian palsu Ustaz, tu. Ustaz Kak Yang bertanya, Ustaz boleh terangkan sabar dalam meninggal, apa maksud sabar dalam meninggalkan maksiat? Okey, sabar dalam meninggalkan maksiat, maksudnya tak buat maksiat tu lah. Sebab perkataan sabar adalah mencegah diri. Mencegah diri tu maksudnya kalau sabar buat ketaatan, kita tunaikan perintah Tuhan tu. Betul tak? Nak bangun sembahyang, nak solat ni, nak ambil wuduk, nak pakai telekol, nak apa kan. Tapi sabar jugalah, buatlah juga. Itu sabar, buat baik. Sabar maksiat ni maksudnya, aku boleh buat ni, tapi aku tak ada. Aku kena sabar. Aku nak tahan. Kita tahan diri kita cegah tu, itulah sabar. Kalau dalam musibah, faham kan? Musibah semua orang faham. Tapi sabar dalam meninggalkan maksiat tu, maksudnya sabar tak buat maksiat itu. Okay, Okey. soalan seterusnya, Ustaz, apa hukum orang yang meninggal tetapi tidak sempat khatam Quran, orang dewasa? Orang meninggal tak sempat khatam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Kalau dia nak tahu hukum, dia mesti kena ada sesuatu perintah lah. Setakat ni, kita tak jumpa lagi yang kata khatam Quran itu sekurang-kurangnya sekali setahun. Tak ada. Dia tak macam perintah haji. Perintah haji. Apa hukum dia, saya susah saya tak ada ilmu nak menjelaskan hukum dia. Sebab dia, pertama dia tidak wajib lah untuk macam nak kena setahun sekali kena khatam tu. Okey, tapi jika dia tak sempat khatam disebabkan beberapa halangan, moga-moga Allah memberikan keampunan kepada orang tersebut. Okey, tapi kena ada niat, kena mula ada niat nak belajar, niat nak khatam. Sebab baca Quran ni dia tak mesti nak kena cepat habis, tapi dia faham. Okey, usaha belajar membaca, tapi kena ada usaha lah. Moga-moga usaha itu Allah bagi penilaian yang baik pada kita. Hadis kan kata siapa-siapa yang baca Quran walaupun dalam keadaan wayata'u, dalam keadaan yang merangkak, baca pun macam tegak-gagak nak baca, Allah bagi dia 2 pahala. Okey, pahala pada membaca dan pahala kesusahan dia. Wallahu taala alam. Okey, lagi yang lain? Ya, ada sebarang soalan lain ke? Boleh tanyakan Ustaz? Ustaz boleh 2-3 minit lagi ni? Kak Ma ada Boleh. satu lagi tu. Kak Ma. Silakan Saya cikgu. baca ni daripada Mariam, kesaksian palsu tu termasuk bergosip ke? Ada soalan. Kesaksian palsu, adakah dia termasuk bergosip? Okey, bergosip ni kalau gosip-gosip ni dia ada banyak sudut kan.
Mungkin bergosip benda yang tak betul, dia termasuk dalam fitnah. Mungkin bergosip benda yang betul, dia termasuk dalam meribah, mengumpat. Betul tak? Jadi gosip ni dia ada banyak cabang lah. Tapi kesaksian palsu ni salah satu maksudnya memang memberi penyaksian lah. Kan? Macam memberikan penyaksian ataupun dia tak buat-buat cerita lah. Tapi kalau bergosip tadi macam ada buat-buat cerita, boleh dikaitkan juga dengan kesaksian yang palsu. Wallahu ta'ala. Dia ada uh, mengaku sesuatu tapi tak betul. Mengaku sesuatu tapi tak betul. Nah, dikaitkan dengan kesaksian tadi tu ke? Mengaku sesuatu. Ya, Boleh dia boleh dikaitkan dia dengan penyaksian yang palsu, betul. Contohnya kita kata, kau nampak ke dia buat? Aku nampak. Macam apa? Itu boleh kesaksian yang palsu lah. Mengaku, tapi sebenarnya betul tak betul. Ya. Yeah. Okey. Ada soalan lain? soalan Dapat lagi tak? tak? Ada lagi tak? Boleh je, tak apa. Boleh je, Tak Ustaz. apa. Okey kan Ustaz? Boleh. Ustaz dah tiba lambat ke hari ni. Tapi insyaAllah tak Uh, sampai 8 pagi tu. Itu kita Boleh, pagi tak apa. lain dah. Okey, Uh, ada soalan lagi ke? Sementara Ustaz masih bersama dengan kita ni, bolehlah tanya sebarang soalan yang tersimpan sikit pun boleh ya Ustaz? Boleh, kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau lagi susah lagi, saya suka jawab. Sebab saya jawab, Wallahu a'lam. Okey. Okey, Tapi nota semua dapat ke? nota saya dah masuk dalam grup, tapi saya dah bagi nombor phone Alhamdulillah. tadi. Kalau ada yang luar daripada grup saya, boleh tag saya. Saya akan forwardkan soft copy. Alhamdulillah. Okey. Semoga-moga objektif pengisian ini tercapai ya, Doktor. Saya kena tanya kita punya yang mencadangkan ni, Oh, Puan Farah. Farah, ah, mungkin tak Farah tercapai tak hari ni? kalau tak tercapai, mohon Ah, maaf ya Assalamualaikum banyak-banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan Alhamdulillah. Farah. Ya, Alhamdulillah atas apa ni Ustaz sediakan dengan nota sekali kan, yang tu memang sangat-sangat berterima kasih sangat-sangat. Dan apa tu uh, nak tanya lagi sekali, nak pastikan lagi sekali lah dengan Ustaz kan, maksudnya semua atas perkara yang kita lakukan sepanjang kira macam apa yang kita lakukan lah sehari-hari tu, dia berlandaskan ke atas 5 hukum tersebut lah kan Ustaz, iaitu Betul. yang Hukum ada taklifi 5. ya yang 5 tu. Jadi kalau kita nak think twice, macam okay aku ni nak buat ni, perkara tu berada atas hukum yang mana. Jadi mungkin dengan cara tu adalah salah satu formula ataupun cara jugalah kan untuk kita nak untuk kita uh, orang kata apa boleh termasuk dalam untuk menjadi hamba yang baik itulah. Betul, betul. Ustaz. Maksudnya, ya betul. Dia macam yang Al-Qurtubi sebut mula-mula tadi kan, dekat soal mula kan. Iaitu orang yang lebih berhati-hati tentang apa yang Allah haramkan. Betul tak? Okay. Ya, betul tu. Itu cara. Maksudnya, apa yang kita nak cakap, kena fikir. Dosa tak dosa, betul. Apa yang kita nak buat ni, Allah suka ke Allah tak suka. Betul. Sangat tepat tu. Jazakillahu khairan. Okay, baik, terima kasih Ustaz. Itu jazakumullah. Ustaz ada satu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Seseorang Ya. buat sesuatu yang kurang elok di surau, kami beberapa muslimat bercerita masalah ini. Adakah dikira mengumpat? Kumpat tu. Okey. Kena faham definisi mengumpat. Nanti saya boleh bagi nota khas tentang mengumpat tu kat Dr. Marina nanti. Ingat tak Nabi cakap apa? Dalam hadis berkata apa? Mengumpat ni apa? Zikruka akhaka bima yukrah. Kamu menceritakan, menyebut tentang saudaramu apa yang dia tak suka. Lepas tu ada sahabat kata apa? Lah, kalau cerita benda betul macam mana? Macam mana? Nabi jawab apa? Nabi kata, lah yang tu lah mengumpat. Kalau cerita benda tak betul, tu dah masuk fitnah. Nampak tak? Dua tu. Tetapi, tak semua mengumpat tu tak boleh. Ada enam ruang dibenarkan mengumpat. Harus untuk mengumpat. Oh,
Kena belajar tajuk ni. 6 6 keharusan tu. Ah, contoh apa? Contoh apa? Kalau kita pegang definisi tadi tu, maknanya tak boleh cerita pasal orang lain benda yang betul ke? Kalau pegang definisi tu betul lah. Faham tak maksudnya? Tapi macam mana kalau macam HR kan, dia nak meeting. Ish, kita nak pilih, kita nak pilih staff ni. Betul tak? Ramai datang minta. Kita kan ngumpat dia, kita akan cerita. Yang nombor satu tadi, calon nombor satu, aku tengok dia tergagap dia cakap kan. Betul tak? Kita cerita benda betul. Kalau orang tu tahu, dia mesti tak suka. Dia mengumpat ni adalah cerita benda orang yang diceritakan tu dia tak suka benda tu dia cerita dan ia betul. Tapi kita kata tak ada jalan lain. Itu dipanggil, kalau nak tahu jawapan dia cepat, saya boleh bagi nota tu. Boleh cari dalam Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin, dia hujung-hujung, bab yang hujung-hujung, tajuk dia 6 ruang dibenarkan mengumpat. Ma yubahu minal ghibah. Okey, dapat? Saya cuba tengok ada tak? Saya ada nota penuh. Nanti saya boleh bagi pada ibu-ibu. Okey, ada soalan lain? Jawapan dia adalah yang ramai-ramai tu cerita nak cerita untuk apa? Kat situ. Kalau dia termasuk dalam 6 ruang yang disebutkan tu dibenarkan. 6. Ingat, pertama kena faham dulu mengumpat tu apa. Cerita benda betul. Dan orang tu tak suka diceritakan. Imam Ghazali kalau baca dalam Ihya Ulumuddin, panjang lebar dia kata. Isyarat pun boleh mengumpat. Parodi tu, tak parodi tu. Itu pun tak suka mengumpat. Ya. Okey, Tapi Ustaz. ada ruang benar. Okey, silakan. Ustaz, soalan seterusnya. Dosa tak kalau kita tak nak terus berkawan rapat dengan orang yang tak berakhlak baik? Ataupun kita dikira memutuskan silaturahim? Okey. Sebenarnya istilah silaturahim dia terpakai kepada kaum kerabat. Kalau kita bukan kaum kerabat, kawan kita panggil ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Okey. Kita kena tengok. Okey, jangan sampai kita macam ni. Kita kena tengok kekuatan dan kelemahan diri kita. Okey. Kita macam ni, Nabi pesan, teman yang baik umpama penjual minyak wangi, teman yang buruk umpama pembuat kayu api. Betul tak? Jika kita dibimbangi, kalau kita kawan rapat dengan dia, kita boleh terikut dia, terpengaruh dengan dia, maka kita jauh-jauhkanlah. Tetapi kalau kita boleh mempengaruhi dia dan dia perlukan bimbingan, maka janganlah kita tinggalkan dia secara langsung macam tu. Okey? Mungkin dengan kita dia je boleh dengar kata, dengan kita je dia boleh ikut. Jangan kita tinggalkan dia. Ambil peluang untuk dakwah kepada dia. Dia bukanlah maksudnya membutuhkan silaturahim. Dan jangan sampai dia jahat, dia jawab, dia bagi salam, kita tak jawab. Hak dia yang 6 tu kena dipenuhi lah. Ingat tak? Bagi salam, dia jawab. Dia sakit, kita kena ziarah. Dia jemput, kita kena datang. Jika dia mati, kita kena uruskan pengumian dia. Betul tak? Jika dia bersin, kita kena jawab. Jika dia minta nasihat, kita kena bagi. Itu. Wallahu ta'ala. Dia bergantung pada konteks. Okay. Terima kasih Ustaz. Ustaz tadi Ustaz kata buat mengumpat tu. Nak tanya jugalah. Kalau tadi kan kita kata kita contohlah kita ada masalah, kita meluahkan perasaan kepada seorang dua tentang seseorang. Adakah itu dikatakan mengumpat bukan dalam konteks yang besar, dalam media sosial ataupun dalam grup membawang, atau mungkin sahabat baik kita, macam tu Ustaz. Okey, nota ni saya bagi nanti. Tentang dosa-dosa mengumpat, nampak kan? Okey. Yang itu doktor dia duduk dekat sini. Okey, nampak tak tajuk? Tajuk ni. Ni, sekejap. Tajuk ni. Ni saya bagi nanti. Ni, 6 perkara yang diharuskan mengumpat. Okey, yang doktor sebut tadi tu apa? Ulang balik tadi. Yang tadi tu apa dia?
Dia bercerita kepada seorang dua sahabat baik dia Ya, tentang seseorang masalah yang dihadapi, okey, bukan secara umum. Mungkin dia nak macam shoulder to cry on ke, ataupun dia nak minta nasihat macam mana nak okey. hadapi macam tu. Boleh. Yang itu boleh, dia termasuk yang nombor, dia boleh masuk yang nombor 3 boleh. Bertanya soalan tu boleh. Boleh. Tetapi niat dia cerita tu bukan niat pertama, dia bukan niat bercerita tu untuk bukan untuk membuka aib. Dia kata dia cerita tu bukan niat, tapi niat dia tahu kawan kita ni boleh bagi pendapat, boleh bagi pandangan kan? Boleh. Sebab dia dibenarkan. Dan lebih baik kalau boleh sorokkan orang yang kita cerita tu spesifik, sorokkan. Contoh kita kata kawan kita, okey, macam ni Man, kalau ada orang kan dia buat macam ni macam mana? Kita dah sebut nama dia. Betul tak? Dia jadi macam ni. Dia akan jadi kes macam Nabi pernah diaju tentang seorang perempuan, dia tanya dia nak kahwin. Dia ni, kisah ni. Ni, kisah Fatimah bin Qais kan. Dia jumpa Nabi. Dia kata ada Muawiyah datang nak minang aku, Abu Jahal pun datang minang aku. Kan? Jadi Nabi sebut apa? Nabi kata, tak payahlah ambil Muawiyah tu, dia ni seorang yang miskin. Tapi nikahlah dengan Usamah. Nabi kata, jangan kahwin dengan Jaham ni. Jaham ni jenis orang yang selalu musafir. Nanti dia tinggalkan kau seorang kat rumah tu. Maknanya Nabi cerita keburukan orang tu tak? Nabi cerita dekat Fatimah tak? Kita. Cerita. Kalau Muawiyah tahu Nabi cakap dia ni tak sekupu dengan dia, nanti kau susah, kan? Tentu Muawiyah marah. Tapi Nabi kena cerita demi menyelamatkan Fatimah tadi. Bolehlah. Jangan pula kita kata aku tak nak cakap apa-apa, aku tak nak cakap apa-apa. Gumpak dia, gumpak. Jangan. Itu dipanggil perkara yang dibenarkan. Ini sebenarnya dia termasuk yang nombor 4. Kes yang Fatimah bin Qais dia masuk nombor 4. Nombor 4 apa? Apa nanti saya boleh berikan nota ni kepada tuan-tuan perempuan. Iaitu apa? Mengingatkan orang-orang Islam daripada satu kejahatan dan tujuan memberi nasihat. Tapi yang kes perempuan tadi tu, kawan tadi tu duduk kat sini lah. Ni meminta sesuatu fatwa. Fatwa tu bukanlah dia mufti, tapi mungkin kita jumpa kaunselor. Itu termasuk. Dia termasuk. Tapi dengan syarat memang niat untuk bertanya pendapat. Kalau kita dah tahu dah pendapat tu apa, tak payahlah lagi. Sebab dia ketat sebenarnya. Kena baca 6 ni. Okey, dah ada minta buat sesi. Okey. Jadi kalau ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, dah dekat pukul 11 kita nak tutup majlis kita. Okey, betul. Tak saya baca last ada lagi tak? Okey, tak ada dah. Jadi kalau dah tak ada soalan-soalan, Dr. Marina satu ya, Dr. Okey. silakan. Satu kan tadi kebanyakannya senarai yang kita senaraikan, yang Ustaz senaraikan tu, maksudnya untuk menjadi hamba yang baik tu dia lebih banyak kepada amalan, ni perbuatan. Perbuatan kan, kalau yang macam dalam hati pula macam mana? Dalam hati tu boleh ambil yang hujung sekali tadi, iaitu Yang ikhlas lah. ikhlas tadi itulah. Ikhlas dalam beramal, betul. Tapi kalau dalam hati banyak lagi sebenarnya. Kalau kita bincang tentang amal-amal hati ni banyak kan. Contohnya orang dia letakkan takut, dia letakkan sifat pemaaf, dia amal hati lah. Dia ada perasaan takut hanya kepada Allah. Maksudnya dia letak dia tak masukkan dalam hati ni benda-benda yang buruk lah. Boleh niat yang baik dapat. Itu termasuk dalam amal. Baik. Okey. Okey, baik. Saya assume kita tak ada Ustaz. Kalau ada lagi persoalan dalam grup Ustaz, insya-Allah kita jumpa Ustaz bulan depan. Siri kedua. Okey, dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yusof yang bersama dengan kita pada malam ini, dan juga kepada semua sahabat-sahabat yang sempat hadir, dan insya-Allah ada sebarang nota yang tak dapat boleh maklum pada saya akan forwardkan walaupun tadi saya dah tuliskan. Dan juga sebelum kita menutup majlis Ustaz, kalau bolehlah kita mohonlah Ustaz doakan jemaah-jemaah yang hadir pada malam ini, dan seterusnya kita menutup dengan tasbih kafarah dan suratul An. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman, kami memohon kepadamu ya Allah dengan sebaik-baik permohonan sebagaimana permohonan yang pernah dipohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepadamu ya Allah perlindungan sebagaimana yang pernah dipohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah keampunan kepada kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Berilah pengampunan kepada ibu bapa kami ya Allah, kepada saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau terangilah hati-hati kami ya Allah dengan petunjuk wahyu-Mu ya Allah. Engkau berilah keberkatan pada majlis ilmu kami pada malam ini ya Allah. Keberkatan itu ya Allah, Engkau bimbinglah kami hidayah, berilah kami hidayah dan taufik-Mu ya Allah, agar kami dapat mengamalkan apa yang kami telah pelajari pada malam ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkanlah hati-hati kami ya Allah daripada sifat-sifat yang mazmumah ya Allah. Hanya Engkau lah yang boleh membersihkan hati-hati kami daripada segala kekotoran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami daripada bisikan syaitan, jauhkanlah kami daripada kawan-kawan, rakan-rakan kami, orang-orang sekeliling kami ya Allah yang boleh membawa kami jauh daripada-Mu ya Allah. Bawalah kami ya Allah, satukanlah kami ya Allah, temukanlah kami ya Allah dengan orang sekeliling kami yang boleh membawa kami kepada mendekati-Mu ya Allah, yang boleh mengingatkan kami kepada keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmatilah kehidupan kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah agar kami sentiasa berada di atas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang Engkau terima. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asy. Subhanallah. Subhanakallah Asyhadu bihamdika an asyhadu la an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima Waalaikumsalam. kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kamal. Terima kasih Terima kasih semua. Ustaz. InsyaAllah kita jumpa Terima kasih lagi. semua. Terima Kuliah kasih. kuliah kita hari Sabtu ni kita cancel lah kot ya. Kuliah Tauhid kita sempena menyambut Malaysia Day. InsyaAllah kita ada 2 Sabtu lagi dan kita akan teruskanlah dengan akad maklum kemudian ya. Terima kasih semua. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalam. Terima kasih, Ma. Terima kasih semua.